أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ni kita masuk dalam muka surat 534. Beberapa ibarat dan pengajaran daripada tajuk syariah. Syariah dihadapkan pada kabilah-kabilah, yakni suku-suku, surat-surat kepada raja-raja. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, masuk ayat baru Rasulullah setelah berlakunya kemuncak perang dan menghalaunya Yahudi daripada Khaybar. Dikira tidak ada lagi lah serangan ataupun gangguan yang besar. Maknanya dengan kafir Quraisy pun berlaku gencatan senjata dan Yahudi pun Rasulullah dapat basmi secara total. Maka mulalah Nabi memulakan gerak kerja yang lebih luas, iaitu gerak kerja dakwah. Jadi sebab tu kita kena ingat bila kita sebut je la ilaha illallah ataupun kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di dalamnya terkandung makna dakwah. Bermakna setiap kita ni perlu menyampaikan dakwah pada seluruh manusia untuk mengenal Allah Ta'ala. Sebab itu kita sentiasa membaca suratul Asri. Setelah mana para sahabat kalau dia berjumpa sesama mereka, apabila mereka nak berpisah, mereka akan baca suratul Asri supaya memperingatkan balik bahawa tugas-tugas mereka adalah menyampaikan dakwah. Dan asri wal asri itu pun di dalamnya mengandungi nilai-nilai supaya manusia ini beruntung. Salah satunya keberuntungan itu datang melalui dakwah. Kalau kita perhatikan makna daripada wal asri itu, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman. Maknanya manusia semuanya rugi. Adakah kita nak manusia berada dalam rugi? Sudah pasti manusia tak nak rugi. Maka kita kena selamatkan manusia supaya mereka tidak berada dalam kerugian. Caranya macam mana? Ialah menyampaikan dakwah Islam supaya mereka masuk Islam. Yang ni yang dibawa oleh sahabat Nabi menjadi utusan Rasulullah, pergi ke Kaisar, pergi ke Kisra, pergi kepada pembesar-pembesar yang memerintah. Nabi sebut aslim taslam, kamu Islam, kamu selamat, yakni kamu tidak akan rugi. Dengan cara apa dengan rugi? Pertama ialah amanu, kamu beriman dengan Allah. Dengan apa yang tak rugi? Wa amilus salihat, kamu melakukan amal-amal saleh. Apa lagi? Wa tawasau bil haq, menyampaikan, berpesan-pesan dengan kebenaran, menyampaikan dakwah. Menyampaikan kebenaran, tidak ada kebenaran melainkan Islam. Al haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesanlah dengan kesabaran. Sebab tugas dakwah ni suatu benda yang berat. Satu benda yang berat. Nabi sentiasa berlapar untuk menandakan satu, berlapar itu tanda sihat. Dan Nabi sentiasa sabar dan para sahabat pun sabar. Maka sabar itu menunjukkan kekuatan.
Ya, orang yang ada sabar tandanya dia ada kekuatan. Orang yang tidak ada sabar tandanya dia lemah. Lemah sungguh. Ya, jadi Islam mengajar kita ni kuat dan sihat. Maka kita kena pasti dakwah itu sendiri adalah ujian. Dakwah itu sendiri adalah ujian. Siapa yang berada dalam ujian maknanya dia berada dalam dakwah. Siapa yang berada dalam dakwah dia berada dalam ujian. Itu sudah semestinya. Dan kehidupan itu sendiri pun adalah ujian. Beberapa petunjuk kepada marhalah baru. Jadi ini adalah period baru ataupun marhalah baru ataupun marhalah ni maksudnya dia masuk apa panggil ni? Ya, pasca baru ataupun satu nak kata apa kot bahasa Melayu ni. Marhalah ni maknanya masuk medan baru. Ataupun masuk step yang baru daripada apa yang Rasulullah buat. Mula-mula masuk ke Madinah, Nabi buat apa dia? Mula-mula sekali ialah bina masjid. Ya, bina masjid, tempat perpaduan dan tempat membentuk iman. Lepas tu Nabi buat lagi yang kedua ialah ta'akhi, persaudaraan. Menggabungkan di antara Aus dan Khazraj, menggabungkan di antara Muhajirin dan Ansar, dan juga piagam Madinah menggabungkan Islam dengan Yahudi, dengan orang-orang Badui, orang-orang kafir yang ada di Madinah untuk berlakunya suatu perpaduan. Yang kita namakan perikatan perpaduan ke apa ke nama ikutlah. Yang penting biar berbentuk suatu kesatuan yang mana tidak ada ganggu gugat daripada dalaman. Lepas tu maka masuk yang keseterusnya berlakunya kata defensif, mempertahankan Islam daripada Madinah, di Madinah. Maka berlaku siri peperangan demi peperangan. Kemudian berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Itu satu marhalah baru. Ya, termasuk antara marhalah baru iaitu bagaimana gencatan senjata dibuat untuk memperluaskan lagi skop dakwah yang lebih tinggi. Ya, kemudian setelah mana Rasulullah menghapuskan Yahudi yang menjadi kepala pengak ni, kemudian kafir Quraisy dibisukan, maka masuklah marhalah yang baru juga, iaitu menebarkan dakwah ke seluruh daripada pelosok Jaziratul Arabiyah ke negara-negara yang lebih besar, kepada raja-raja yang memerintah tamadun-tamadun yang ada sekitarnya, termasuklah tamadun Parsi, tamadun Rom. Ya, Rom, Kaisar dan Kisra. Begitu. Hadis ini mengenai Sariyah. Sariyah ni maknanya peperangan yang tidak dihadiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi berperang banyak kali. Ya, tak silapnya lebih kurang dalam 29 kali berperang. Masya-Allah, suatu gambaran bahawasanya beraninya Rasulullah, hebatnya Rasulullah dan hebatnya para sahabat. Ini sunnah Nabi. Berperang tu adalah jalan Islam untuk mempertahankan akidah, ya, dan juga mempertahankan maruah Islam bagi pencerobohan. Hadis mengenai Sariyah dan surat-surat yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang raja dan pembesar-pembesar dunia di waktu itu adalah merupakan sebahagian dari kenyataan yang membezakan dua marhalah yang bermula sejak waktu itu dengan marhalah sebelumnya. Ya, maksud marhalah itu masa sebelumnya dan masa selepasnya. Begitu. Marhalah dakwah yang berjalan sejak permulaan hijrah hingga sampai ke masa perjanjian Hudaibiyah adalah merupakan marhalah pertahanan, berbentuk defense, ya, defensif, mempertahankan dan bertahan, begitu, ya. Sebab kenapa? Kemungkinan juga kerana bilangan yang sedikit dan kelengkapan dan juga pengalaman, maka lebih baik dalam bentuk pertahanan dahulu. Seperti yang telah kami terangkan, secara aman
Tidak berlaku dalam marhalah itu sebarang angkara yang dimulakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mana-mana golongan manusia pun. Tidak pernah Nabi mengutus walau satu syariah pun kepada mana-mana kabilah untuk menyeru kepada Islam yang bersyaratkan perang ke atas mereka jika mereka enggan menerima seruan yang diutarakan. Tak ada sebelum tu. Ya, maknanya masa mula-mula perang dengan kafir Quraisy dan beberapa kabilah yang lain adalah kepencerobohan mereka, bukan daripada Islam. Maknanya bermula daripada kafir Quraisy, bermula daripada musuh-musuh Islam dahulu. Tu dia. Untuk menyatakan bahawa Islam ni bukan tegak dengan perang, bukan tegak dengan pedang dan bukan tegak dengan kekerasan. Itu maksudnya, ya. Tetapi manakala termenterainya gencatan senjata Hudaibiyah antara musyrikin Quraisy dengan muslimin di Madinah, setelah merasa tenang muslimin dari gangguan dan angkara jahat pihak Quraisy, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam marhalah baru ini. Marhalah baru yang sudah semestinya dikuatkuasakan dalam hukum syariah Islamiyah untuk disampaikan dan untuk dilaksanakan. Marhalah baru yang bersifat serang dan perang ke atas mereka yang telah sampai dakwah dan sudah memahaminya, tetapi masih juga degil, sombong untuk beriman dan mengakui kebenaran dakwah itu semata-mata kerana dengki permusuhan dan kerana kepentingan sesuatu. Maknanya masa marhalah ni dia berubah daripada berbentuk defensif kepada berbentuk serangan. Ya, contohnya terhadap Yahudi di di Khaybar. Tu yang masyhur dengan syair Khaybar Khaybar ya Yahud Jaish Muhammad qad ya'ud. Khaybar Khaybar wahai Yahudi, ingat balik peristiwa Khaybar, tengka Muhammad akan kembali. Ya, jadi sebab apa Nabi serang? Sebab Yahudi ni dah sampai seru dah, ya, kepada mereka pendamaiannya dengan Islamnya, tapi mereka ni buat suatu penentangan yang agak agresif terhadap Islam. Mereka serang, mereka berkompromi dengan Quraisy, mereka tikam daripada belakang. Tu akhir sekali mereka ni dihalau keluar dan mereka berkubu pula di Khaybar. Daripada Khaybar ni mereka merancang juga, termasuklah menjadi penghasut provokasi mencetuskan perang terhadap umat Islam di Madinah dalam perang Khandaq utamanya. Ya, pemimpin daripada Khaybar ni lah yang menjadi pemain utama bagaimana menghasut Quraisy dan juga kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah untuk bergabung dan menghapuskan Islam. Maknanya kerana kedegilan dan juga kejahatan mereka ni sudah nyata dan terang, mereka tak nak terima dakwah, bahkan mereka buat serangan, maka sebab itulah Nabi tidak mengeluarkan apa-apa arahan melainkan pergi serang. Mana orang ni kira jahat sungguh lah, maknanya dah dikira sebagai seteru yang abadi lah, ataupun seteru yang tradisi yang tak perlu dah nak perlu diberi amaran apa-apa. Sebab mereka telah memulakan tentang orang kata pemusuhan itu dengan secara serangan dan peperangan. Dengan marhalah baru ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan dakwah Tuhannya, yaitu marhalah yang terbentuk dari perbuatan dan perkataannya, menjadi hukum syarak di setiap zaman hingga ke hari kiamat. Marhalah dakwah yang baru inilah yang sangat diberi perhatian oleh para petugas Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri ini Ghazwatul Fikri ataupun Ghazwatul Fikriyah, peperangan saraf ataupun peperangan fikiran ataupun peperangan ideologi.
Ghazwatul Fikri, mereka memasukkan melalui izm. Mereka memasukkan serangan melalui ideologi. Mereka kata Islam ni ya bangkit dengan pedang lah. Ni golongan orientalis punya kerja lah. Dan juga musuh-musuh Islam. Mereka serang dalam berbagai sudut untuk melemahkan Islam. Oleh kerana mereka tahu serang secara fizikali mereka tak mampu ataupun tak pernah menang, maka mereka cari jalan yang lain pula, ya, iaitu melemahkan dengan cara saraf, dengan cara propaganda, dengan cara persepsi-persepsi. Ni bahaya juga ni, ya. Kerana begitu pentingnya bagi muslimin dan betapa bahayanya bagi mereka, maka seluruh usaha ditumpukan untuk melindungi marhalah dakwah ini dari pandangan dan pengetahuan manusia-manusia muslimin. Dalam pelajaran dan pendidikan kepada muslimin, mereka memomokkan bahawa jihad dalam syariah Islam iaitu hanya berdasarkan kepada perang untuk mempertahankan diri dari serangan musuh semata-mata. Nah, sekarang tidak perlunya lagi mempertahankan serangan musuh kerana sudah tertubuhnya PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang bertanggungjawab kepada pertahanan dan menghalang keganasan musuh kepada orang-orang lemah. Maka mengikut kehendak mereka tidak perlu lagi dikekalkan jihad perang walaupun atas dasar pertahanan. Inilah bagaimana musuh Islam cuba mencabut taring Islam. Ya, maka sebab itu silibus jihad ni telah diambil dan dibuang daripada silibus pendidikan Islam. Di universiti, ya, samalah Universiti Azhar sendiri, mereka membuangnya supaya tidak ada pengaruh jihad daripada umat Islam. Mereka nak memandulkan, ya, kekuatan umat Islam. Dia kata tak perlu dah nak defend dah, dan tak perlu dah nak menyerang sebab ada PBB. Sedangkan PBB itu merupakan platform kepada orang kata apa tu, ya, negara-negara yang besar, termasuk Amerika, ya, Britain, negara-negara yang memegang tampuk yang utama, yang mempunyai autoriti yang besar. Mereka yang boleh buat serangan secara melulu kadang-kadang. Mereka boleh serang Iraq tanpa ada bukti yang sahih. Ya, dia boleh serang Syria. Dia boleh serang negara-negara umat Islam yang berpolemik, contohnya di Yaman. Ya, mereka pandai. Mereka masukkan senjata, mereka jual senjata pada musuh-musuh negara tu, maka berlakulah konflik. Akhir sekali lemah dan mereka masuk dalam kelemahan tu. Di Iraq pun sama, di Iran dan sebagainya. Jadi inilah pokok ni. Ya, mereka jadikan PBB sebagai tunggangan mereka. Tapi sebenarnya mereka meneruskan lagi agenda daripada perang Salibiyah. Ya, mereka tak nak Islam ni bangkit. Sebab tu tak ada negara Islam, ya, yang diiktiraf sebagai negara pertama. Semuanya dikira sebagai third world, negara ketiga, yang tidak perlu ada senjata besar, tak ada nuklear, ya, tak ada benda yang besar-besar. Yang kecil-kecil itu pun dibeli daripada negara-negara moden yang terhad. Senjata-senjata kita ni cuba tengoklah, ya, kapal yang dibuat pun separuh kayu separuh besi. Beli kapal selam tak bangun-bangun, tak bangun pula, tak timbul-timbul. Ada beli kapal terbang enjin tak ada. Aduh, macam mana nak perang macam ni? Dengan Singapura pun kita kalah. Tak. Mereka tak nak bagi negara Islam ni kuat. Ya, kalau kuat mereka akan hancurkan. Dulu Iraq hebat, Saddam Hussein negara tentera hebat. Selepas Mesir, Iraq, mereka hancur Iraq sampai lebur. Ya, Mesir tu kerana dia duduk di bawah Amerika. Tak. Sebab tu dia tak serang. Sisi ni memanglah orang dia. Ada. Dan yang terbaru mereka duk intik-intik juga dekat Turki. Ya, Turki ni antara negara Islam yang hebat dari segi ketenteraan dia.
Yang tu mereka rasa gerun jugalah. Ya, sejak daripada zaman Khilafah Uthmaniyah, Turki lah ya yang menaungi negara-negara umat Islam. Tapi oleh kerana telah diambil alih oleh orientalis ataupun sekular yang dipegang oleh tentera, maka dia masuk dalam blok-blok tertentu. Tapi sekarang pengaruh Islam dah kembali. Mereka juga sedang mengusah-usahkan terhadap Turki. Jadi mana lagi ada negara-negara Islam yang hebat-hebat. Ya, cuma ada juga negara-negara Islam yang mereka tak boleh nak pelekeh-lekeh. Contohnya Afghanistan, ya, Pakistan. Pakistan tu dia boleh buat peluru berpandu sendiri. Ya, mereka boleh buat kapal jet sendiri. Hebat, macam tu pun ada. Tentera mereka berjanggut, ya. Tengok, tapi kehebatan tentera mereka pun hebat lagi. Ya. Mereka mempunyai jumlah tentera yang ramai dan rakyat yang ramai. 100 lebih rakyat mereka ni, 100 juta lebih. Kita baru 30 berapa? Dah 38 juta. Kalau 38 juta rakyat, tentera kita tak sampai 1 juta pun. Dah. Jadi nak banding dengan mereka ni dengan tenaga manusia yang hebat dan juga kepakaran yang tertentu. Afghanistan lawan dengan Rusia terpaksa surrender. Macam-macam tu pun mereka terpaksa keluar daripada bumi Afghanistan. Walaupun macam tu je, Taliban je, pelajar-pelajar je, ya, tapi mereka terpaksa keluar. Hebatnya. Gitu. Sebab tu kalau kita ni betul-betul bertawakal pada Allah dan ikut cara betul, maka musuh-musuh Islam akan tetap gerun dan takut. Gitu. Bukan perkara rahsia lagi bahawa yang mendorongkan mereka itu melakukan putar belik dengan tujuan memesongkan hakikat jihad itu adalah kerana perasaan takut yang amat sangat oleh kerajaan atau kuasa-kuasa asing, sama ada baratnya atau timurnya, terhadap kembalinya dan hidup semula makna jihad fi sabilillah dalam jiwa muslimin. Sebab kalau dia kembali balik, mereka takut sejarah di zaman Umar bin Khattab yang dapat balik kunci Al-Quds. Itu yang mereka takut. Ya, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, mereka dapat gabungkan kembali, menghancurkan kerajaan Mongol yang telah menyerang dan telah membunuh khilafah Abbasiyah ketika itu. Jadi bila jihad tu bangkit balik, mereka takutlah. Mereka takut kebangkitan kembali terhadap umat Islam. Mereka tahu akan berlaku. Mereka tahu sebab mereka buat kajian demi kajian. Sebab tu mereka lumpuhkan dulu negara-negara yang berpotensi. Negara Iraq mereka lumpuhkan, Syria mereka lumpuhkan, sebab mengikut catatan sejarah bahawa di Syria lah akan munculnya gerakan tentera, ya, panji hitam. Ya, mereka lumpuhkan Syria. Tapi mereka pun tahu mereka tak boleh nak menahan kebangkitan itu. Cuma mereka cuba nak memperlahankan. Mereka cuba nak perlahankan. Gitu. Ya. Mungkin masanya pun dah semakin hampir. Cuba kira-kira lah tuan-tuan dah. Kita ni dah berapa dah? Sekarang 1444 Hijri. Yang kita ambil tempoh perkiraan sejak daripada hijrah Nabi. Sedangkan Nabi diangkat jadi Nabi 13 tahun sebelumnya. Kalau campur 1444 campur dengan 13, dah berapa dah? Ya, 57. 1457. 1457. Dah. Kalau ambil lagi daripada zaman kelahiran Rasulullah, dah jadi 1497. Yang para alim ulama mengatakan bahawa kebangkitan Islam tu takkan sampai 1500. Mungkin diambil daripada kerasulan Nabi.
Maknanya sekarang dah 1457. 57. Betul tak? 57. Sekarang 1444 Hijri campur dengan 13 Nabi duduk di Mekah. 13 tahun kenabian. Bukan 13 tahun dari segi umur Nabi. Sebab kalau Nabi duduk di Mekah ketika itu, umur Nabi dah 53. Ada? Jadi dari segi kerasulan 1457. Ada para ulama kata dah tak jauh dah. Dah tak jauh. Ada mengatakan tak sampai 1478. Itu perkiraan sajalah. Ya, mengikut berdasarkan beberapa kajian-kajian para ahli ulama. Tapi yang penting, ya, tak penting sangat tarikh tu. Yang penting ialah apa persediaan kita. Macamlah para sahabat, dia bangkit tanya Nabi, mata sa'ah, ya Rasulullah, bila akan berlaku kiamat? Nabi tak jawab. Menunjukkan bahawa persoalan tu tak penting. Ya, lama dah habis Nabi khutbah baru Nabi tanya, "Manis sa'il?" Mana tukang tanya tadi? Ya, saya ya Rasulullah. Ya, maka Nabi jawab dengan soalan. Dia tanya soalan, Nabi pun jawab dengan soalan. Nabi kata, "Ma'adatta laha." Apa prepare kamu? Ya, apa persediaan kamu? Menunjukkan bahawa tarikh itu tak penting, yang penting persiapan. Kita tahu orang kafir itu musuh kita. Ya, wansurna 'alal qaumil kafirin. Menangkanlah kami terhadap orang kafir. Maknanya kita akan menang. Kita mohon pada Allah Taala. Ya, wala yansurannallah ama yansuruh. Dah. Jadi kita akan pasti berperang dengan mereka. Tapi bila? Wallah alam. Yang penting tarikh itu tak penting. Yang penting ialah prepare kita. Persiapan kita. Macam mana kita nak hadap mereka? Ya, menghadap mereka dengan akidah, menghadap mereka dengan iman, menghadap mereka dengan bagaimana para sahabat menghadap para musuh-musuh dia. Tidak ada senjata yang hebat, tidak ada pengalaman yang banyak, tapi kerana tawakal dan keyakinannya kepada Allah dan Rasul. Itu yang kita kena bentuk. Mati tetap mati, tapi baik mati, ya, berhadap daripada mati lari daripada medan perang, lari daripada musuh. Baik kita mati dalam keadaan mulia, ya, mut syahidan, ya, azizan mut syahidan, hidup mulia, mati syahid. Sebab tu siapa yang tidak ada niat untuk berperang, maka dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah, mati yang tak ada agama. Wa'iyyazubillah. Ya, wa'iyyazubillah. Begitu. Dia kata apa? Bukankah jihad merupakan bahan api dengan iman yang merupakan puntung api dalam hati muslimin. Jihad ni dia adalah bahan api yang sentiasa berkobar-kobar, yang tak akan takut mati. Sebab tu dalam Quran ni macam-macam kisah-kisah untuk menggambarkan semangat jihad dan juang kita pada musuh Islam. Jangan gentar dan jangan takut. Sebab tu hari ini kita ni, ya, musuh-musuh Islam melekakan umat Islam. Salah satunya melekakan dengan hiburan. Salah satunya dilekakan dengan pekerjaan. Diberinya kerja pada umat Islam. Maka pun mereka pun ralik dengan kerja. Kemudian diberi pula kekayaan dan keselesaan, menyebabkan mereka tak nak duduk dalam susah. Yang ni yang perlu dikikis oleh umat Islam. Jangan terlalu selesa. Ya, kerana selesa itulah yang mudah disembelih. Ayam kampung dengan ayam dedak, hak mana hak bodoh? Ayam kampung dia lari litang bukang, dia cerdik. Ayam dedak dia tengok kawan dia, dia ambil seekor, dia duduk situ je. Dia tak lari. Angang-angang lama-lama kena dengan dia kena sembelih. Jadi sebab tu kita jangan duduk dalam keselesaan. Yang penting kita ni sentiasa bersiap sedia. Kurangkan hutang, jangan banyak berhutang. Banyak berhutang ni pun satu masalah, menjadi penakut dalam hati kita. Duk fikir nak bayar hutang, duk fikir nak, ya. Jangan duk fikir tentang anak-anak. Pandailah Allah nak tentukan rezeki. Anak kita ni tuan-tuan, jangan duk terlalu takut dengan harta benda, tentang harta benda, kekayaan untuk anak-anak.
Sebab Allah dah tentukan rezeki setiap manusia. Kita ni lebih kaya daripada ayah kita. Ayah kita lebih kaya daripada datuk kita. Datuk dia lebih kaya daripada moyang sebelum tu. Dan anak-anak kita akan datang mungkin lebih lagi. Dari segi intelektualnya, dari segi tamadunnya, dari segi kajiannya dan sebagainya. Orang dulu-dulu tahun 80-an, 70-an mana ada nak masuk universiti. Ya, salah satu kampung seorang tu pun payah nak boleh masuk. Kena gadai kerbau lah, kena jual tanah. Sekarang boleh kata setiap rumah ada. Ni malam ni minta maaf tak boleh datang, hantar anak pergi UTM lah, hantar anak pergi UM lah. Boleh katakan setiap orang dah begitu baik dah. Jadi sebab itu jangan risau tentang masalah dunia. Allah dah tentu dah. Yang paling kita kena risau bagaimana kesudahan akhirat kita. Ya, setiap orang kena ada jihad. Mati dalam Islam. Ya, kalau kita tak nak mati pun makan mati juga. Tak elok mati dengan penyakit, mati dengan kemalangan, mati kerana itu ini, macam-macam mati. Tak baik mati mempertahankan Islam. Gitu. Mati yang sudah pasti ada anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena ingat jihad dalam hati kita. Kena sentiasa memperbaharui sifat mujahadah dan jihad. La hijrata ba'dal fath. Tak ada hijrah dah selepas berlaku pembukaan kota Mekah. Ya, walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada jihad dan niat. Jihad tu jangan dihilangkan. Itulah senjata umat Islam. Ya. Kita menang 13 Mei tu sebab ada jihad. Sekarang nak ulang balik belum tentu kita boleh buat sebab dah hilang dah perasaan jihad tu. Jadi kecuali jihad dan niat sentiasa kena ada. Niat ya yang baik di sisi Allah. Gitu. Kalau itu berlaku maka ketika itu tidak mustahil roboh hancur kemajuan dan peradaban Eropah yang sekian lama telah dibina. Eropah pun takut sekarang. Kat Britain cuba tengok. Masjid-masjid sudah dibeli oleh umat Islam. Gereja-gereja mereka telah dibeli oleh umat Islam. Kedai-kedai mereka telah dikuasai oleh orang Islam daripada Pakistan, daripada Turki. Ya, pergi ke Denmark. Masjid-masjid mereka satu tempat-tempat tertentu dikuasai oleh imigran daripada Turki, daripada Syria. Pergilah di negara-negara Eropah sekarang pun. Ya, mereka amat mencemburui ramai umat Islam yang menguasai kedai-kedai dan sebagainya. Ingat masa zaman Diana dengan Dobby ke nama apa dah. Hampir-hampir nak kahwin dah. Tapi mereka merancangkan pembunuhan itu supaya tidak berlakunya pernikahan dan sebagainya. Jadi kerana adanya saudagar-saudagar umat Islam yang hebat-hebat. Walaupun dia tengok umat Islam gitu, tetapi mereka tetap berhati-hati. Kemudian disebut sudah kedapatan beberapa orang Eropah dengan kemantangan berfikirnya telah memeluk Islam semata-mata kerana mendengar seruan atau dakwah Islam yang suci murni. Apa halnya pula sekiranya dakwah yang suci itu dibaca dan meniupkan semangat berkorban dan jihad. Tuan-tuan dah. Ramai rakyat di Denmark apabila ahli parlimen dia melukis karikatur menghina Rasulullah, ya, dia pun ramai yang berfikir kenapa orang suka menyerang Islam dan menyerang Muhammad. Who is Muhammad? Mereka bertanya Muhammad, mereka tak kenal Islam. Apatah lagi the Prophet Muhammad mereka tak kenal. Apabila mereka buat karikatur dan mereka prejudis terhadap Quranik, ya, sama Rushdie dan sebagainya, di Eropah mereka mengkaji siapa Muhammad, who is the person of the Muhammad. Mereka pun buat research, mereka tengok, mereka kaji sejarah Muhammad. Mereka tengok tidak ada apa-apa terhadap Muhammad. Yang dikatakan sebagai pengganas tidak ada, yang dikatakan sebagai penggalak pada seks tidak ada, yang melihat kepada keburukan yang mereka duk fitnah sana sini tak ada. Akhir sekali dia masuk Islam. Kemudian
Dia kata, aku tidak akan berhenti melainkan aku akan sampaikan Islam ni kepada keluargaku, kepada seluruh kampus di dalam, ya, kawan-kawan aku di kampus dan sebagainya. Itu yang berlaku. Maka banyak berkembangnya Islam kerana daripada fitnah mereka juga. Ya, Islam tu tersebar macam zaman Firaun lah. Dia bunuh anak-anak, rupa-rupanya ya Nabi itu lahir dalam istana dia sendiri, membesar dalam istana dia sendiri yang memelihara. Seorang Nabi yang akan menghancurkan kerajaan dia. Dia takut sampai dia bunuh anak-anak lelaki kerana tidak mahu ada yang bangkit untuk menentang dia. Tiba-tiba yang bangkit adalah daripada anak angkat yang dia pelihara sendiri. Tak. Macam itulah dekat di Eropah. Ya, mereka menyerang Islam, tengok-tengok Islam bangkit di tengah-tengah dalam negara Eropah itu sendiri. Ya, banyak negara-negara Eropah yang bangkit. Ya, azan. Silakan.
Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Dalam ayat-ayat Quran banyak yang perlu kita ambil iktibar. Contohnya kisah Ashabul Kahfi. Ya, mereka ni berhadap dengan raja yang zalim. Tapi semangat jihad mereka tetap. Mereka lawan. Walaupun mereka hanya beberapa orang saja. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunillah ila akhirah. Jadi mereka adalah pemuda yang beriman. Ya Allah Ta'ala tambahkan lagi hidayah pada mereka. Kemudian cerita gulamud dakwah, budak ya yang berdakwah kepada raja yang mengaku jadi Tuhan. Akhir sekali oleh kerana dia tengok betapa tebalnya kekufuran raja dan tentera-tentera, dia sanggup korbankan diri dia. Supaya rakyat yang menyaksikan peristiwa itu mendapat pengajaran. Akhir sekali dia sanggup korbankan diri dia semata-mata kerana dakwah. Ya, dia ajar pada raja nak bunuh dia boleh. Kena panah. Sebelum panah tu kena baca doa. Ya, bismillah. Bismillah Rabbul Ghulam. Tak, begitulah lebih kurang. Dengan nama Allah, Tuhan kepada budak ni. Maka raja tu pun geram sangat, dia pun baca juga. Maka kena pelipis dia mati. Dan rakyat yang menyaksikan memahami keadaan yang berlaku. Dibuang dalam laut tak mati budak ni. Dilempar atas gunung tak mati, tapi dia mati dengan nama Tuhan dia. Maknanya yang lebih berkuasa daripada raja ni ada lagi, iaitu Tuhan. Akhir sekali mereka beramai-ramai masuk, ya, masuk Islam. Walaupun baru seketika mereka masuk Islam, mereka ni ya diugut untuk dibuang dan dibakar hidup-hidup dalam parit yang berapi, tapi mereka sanggup mati. Ni maknanya ada jihad, ada pengorbanan yang tinggi. Mereka sanggup mati. Ya, dalam peristiwa ahli-ahli sihir, bila mereka ni berlawan dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa boleh menjadikan dengan izin Allah tongkat dia jadi ular dan menelan segala ular-ular yang ada, maka ahli-ahli sihir ni lebih kurang dalam 7 orang, 8 orang lebih kurang begitu, mereka semua beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa. Akhir sekali mereka ditangkap dan dibunuh. Ya, mereka sanggup dibunuh. Anta qadi. Ya, faqdima wa anta qadi. Berilah hukum, sebenarnya kamu boleh berhukum di atas muka dunia ni. Tapi ingat, di akhirat kamu tidak akan mampu untuk menghukum kami lagi. Mereka sanggup mati. Walaupun mereka masuk Islam tu, mereka berhadapan dengan risiko dibunuh. Tapi mereka tak gentar. Ya, Asia, walaupun suami dia, ya, dia digantung tangan dia kiri kanan atas bawah, tergantung gitu. Ya, dia mohon dengan Allah binakan satu mahliga di dalam syurga. Allah matikan sebelum dia diazab oleh Firaun. Maknanya mereka ni ada semangat jihad, semangat berkorban-korban. Maka itulah yang menyebabkan harumnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga kena ada semangat itu. Ya, sentiasa meletakkan Islam dan kematian untuk Islam itu nombor 1. Hikmah marhalah ini disyariatkan. Anda mungkin bertanya, apakah hikmah harus digunakan untuk menarik orang-orang musyrik ataupun mulhid, orang yang tidak percaya pada Tuhan, kepada Islam? Bagaimana caranya untuk memberi faham kepada pemikiran manusia di abad ke-20 ini mengenai syariah Islamiyah? Macam mana kita nak dakwah mereka? Ya, nak dakwah mereka. Sebab orang sekarang banyak gunakan akal. Ya, banyak gunakan sains. Banyak menggunakan cause dan effect. Ada banyak gunakan bentuk-bentuk istiqra' dan sebagainya. Pertanyaan itu terjawab dengan pertanyaan.
Kadang-kadang soalan tu tak payah jawab, kita tanya balik. Soalan dijawab dengan soalan. Macam tadi jugalah. Tak? Bila dia tanya bilakah kiamat, Nabi tanya apa persiapan kamu? Nabi tak jawab soalan dia. Ada juga soalan yang kita tak perlu jawab dengan jawapan, kita jawab dengan soalan juga. Ya. Pertanyaan itu terjawab dengan pertanyaan, iaitu apakah hikmah yang digunakan hingga boleh seseorang itu tunduk menyerah kepada peraturan dan falsafah sesebuah kerajaan, padahal ia memiliki kebebasan yang sebenarnya. Dia boleh menikmati keadilan dan persamaan yang hakiki bersama orang lain, sama ada yang menjadi pemerintah atau rakyat biasa kepada kerajaan itu. Jadi dia kata, apakah hikmah yang digunakan hingga boleh seseorang itu tunduk menyerah kepada peraturan dan falsafah sebuah kerajaan? Tak, kita tengok tak, orang yang duduk di bawah dasar-dasar kerajaan tertentu, macam mana mereka boleh tunduk? Ya, kalau mereka boleh tunduk pada kerajaan dengan dasar sebuah negara, kenapa mereka tak boleh tunduk pada dasar Islam yang murni, yang untuk sudah pasti kemaslahatan untuk manusia? Berbeza dengan faham-faham sosialis yang telah gagal, komunis yang telah gagal, sekular yang telah gagal. Ada blok-blok komunis semua dah lipat gulung tikar belaka dah. Cina dulu tutup pintu, sekarang dah bebas. Ya, mengamalkan laissez-faire dan sebagainya, ekonomi bebas. Ya, dengan kemasukan daripada Yahudi, daripada mereka dan sebagainya. Dia antara gegasi yang besar yang telah disupport di belakang dia. Ada, mereka dah tak. Dia duduk dalam cengkaman kepada komunis yang secara kata tradisi ni. Dah, mereka dah cuba buka ruang dah. Sebab mereka gagal. Mereka tak boleh nak duduk dengan ideologi mereka. Ya, demokrasi Amerika, dia kata dia negara demokrasi, tapi dialah antara negara yang menodai demokrasi itu sendiri. Dah, bila Algeria menang pilihan raya, mereka tak iktiraf. Ya, sedangkan mereka kata mereka demokrasi. Bila Islam menang, mereka tak iktiraf. Mesir demokrasi menang, tapi oleh kerana yang menang tu bukan mereka. Itulah demokrasi ala mereka. Ya, demokrasi apabila mereka menang baru mereka kata demokrasi. Tapi bila mereka kalah, maka tidak ada istilah demokrasi dah. Itulah yang mereka nak putar belikkan. Ya, demokrasi, orang kata, Piramli kata demokrasi terpimpin. Ya, inilah demokrasi terpimpin, Tiga Abdul. Lah kena jual belaka. Hak kena jual tu jenis cerdik belaka. Ya. Tu kata bodoh tak boleh nak ajar. Ada. Jadi sebab tu terpimpin tidak kepada timur dan barat. La khaira fi katsirin min apa dia? Yang baik, yang benarnya daripada Islam tu sendiri. Jadi kalau negara lain boleh tunduk pada dasar-dasarnya, kenapa Islam tu? Macam juga kita tanya pada orang-orang bukan Islam tak. Kamu ni kenapa tak boleh terima Islam? Kalau komunis kamu boleh terima, sosialis kamu boleh terima, liberal kamu boleh terima, ya, sedangkan kamu ya asalnya bukan daripada itu, kenapa Islam kamu tak cuba nak terima? Di mana salah Islamnya? Ada. Dalam Islam ada ekonomi Islam, ya, ada perundangan Islam, ada ya segala-gala lengkap dalam Islam. Mana ada kita dengar bank, ya, bank Buddha ke, bank Hindu ke, tak ada. Yang ada bank Islam, universiti Islam, ya, apa ni, insurans Islam, takaful Islam, ada semua. Ya, dalam Islam lengkap, syumuliyah. Gitu dah. Sesungguhnya disebut manusia dijadikan di atas bumi ini adalah untuk bertugas menegakkan pemerintahan dan hukum-hukum Allah. Maka itulah dia hikmah wujudnya manusia. Itulah juga makna yang dimasukkan dengan khalifah dalam firman Allah yang maksudnya
Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Ya, ini beberapa perkara yang perlu kita take note lah. Pertama, kita ni kena letak akidah ma'rifatullah, akidah kepada mengenal Allah, akhlak yang berdasarkan pada sandaran Rasulullah. Sebab tu bila kita syahadat ini, iaitu akidah ma'rifatullah, mengenal Allah, bertauhid pada Allah, dan wa asyhadu anna Muhammadan, menjadikan Rasulullah sebagai pimpinan dan juga akhlak. Kemudian yang ketiga, barulah kita sebagai khilafah dan khalifah untuk mentadbir alam dan juga menguruskan sumber-sumber alam. Kalau kita tak guna dengan cara yang telah digariskan Islam, maka hancur. Ada zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah zahir, telah tampak kemusnahan di darat dan di lautan akibat daripada tangan-tangan manusia. Hebat tangan manusia. Dia boleh runtuhkan gunung ganang, bukit bukau. Dia boleh cemarkan lautan, dia boleh cemarkan sungai-sungai, dia boleh rosakkan alam. Tak. Dia ada kaitan dengan manusia. Manusia membentuk pembangunan yang tidak seimbang. Tak. Sebab tu kita kena ada kata tebus guna. Bagaimana nak seimbangkan ekologi, udara, tumbuhan dan juga tempat tadahan, tempat yang menjadi kata bahan asal kepada oksigen. Yang ni kena penting. Tak, negara Singapura, walaupun mereka membangun dengan bangunan besar-besar, tuan-tuan pergi, ada tanah-tanah yang mereka jadikan sebagai hutan simpan, tempat perpindahan burung-burung daripada negara luar yang datang, yang transit, tempat mereka ada tempat yang khas mereka jadikan. Mereka jaga juga ekologi dan sebagainya. Sebab kita tidak boleh menolak bahawa hubungan rapat dengan alam. Kalau tidak, alam akan memberi musuh pada kita. Contohnya angin musuh timur yang akan melanda tempat kita ni. Walaupun kita sediakan hampir 70 ribu sukarelawan, tak boleh nak lawan kalau dah datang banjir besar macam berlaku dekat Pakistan, Bangladesh ni, dengan 200 jambatan boleh runtuh. Kita mampu nak tahan dengan badan manusia? Takkan mampu. Dengan derasnya, dengan kuatnya, dengan empangan pecah ni, tak ada apa-apa dapat. Empangan kat Kuala Selangor dah pecah. Kalau datang kawasan Kuala Selangor, kawasan Sabak Benam yang air tu lebih tinggi daripada daratan, dekat Allahumma salli Muhammad, yang tempat kursu-kursu imam-imam kita buat kat Sabak Benam tu, kita tengok dia punya benteng air laut tu diangkat, maknanya daratan tu lebih rendah daripada laut. Itu air biasa. Kalau dah datang air pasang tinggi 5.4 meter ke atas, habis habis. Gitu. Jadi ini disebabkan daripada manusia yang tidak mengawas selia. Mengawas selia. Ada. Nak jadi macam longkang-longkang macam di Jepun, boleh ternak ikan koi. Parit mereka bersih. Di setiap rumah-rumah ni ada penapis minyak macam kat kedai-kedai. Keluar daripada tempat mereka, sampaikan daripada loji-loji kumbahan ni pun keluar ke sungai-sungai, air yang disuling bersih. Barulah dapat di itu. Tapi kita tak buat. Singapura dia tak ada ternak babi. Dia tahu kumbahan daripada babi merosakkan ekosistem dan sebagainya. Akhir sekali dia tidak ada kilang-kilang yang merosakkan alam, cat ke kimia ke, tak ada. Dia diimport daripada lain. Tapi kita semuanya kita sapu bersih. Dengan kilang minyaknya, kilang catnya, dengan peternakan babi, dengan Pulau Pinangnya, dekat bantingnya, tak selesai-selesai tuntutan daripada rakyat. Akhir sekali rosak habis. Pantai jadi rosak. Penduduk jadi cemar dengan bau yang hanyir dan busuk dan sebagainya. Yang padahal yang makan tu siapa tak tahu. Yang kena kesan orang Islam. Ini maknanya
Di antara perkara yang diambil kira. Dan falsafah kepada peringatan Allah itu tegak pula di atas hakikat ubudiyah kepada Allah semata-mata. Di atas maksudnya penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Ummi. Kena ada sifat ummi. Ubudiyah, muttaqin dan itqan. Ubudiyah, mas'uliyah dan itqan. Ummi. Itulah asas pentadbiran Islam yang perlu ditekankan. Kerajaan Kelantan sampai ke hari ini dah berapa tahun? 36 tahun. Alhamdulillah, dengan pendekatan ubudiyah, mas'uliyah dan itqan, maka sifar dari segi rasuahnya, dan sebagainya. Maka itulah yang kita nak lahirkan. Sebab kita tak perlu takut pada CCTV, pada polis, penguat kuasa, pada pencegah rasuah. Sebab yang mengawal selia kita ialah Allah. Maknanya kita duduk beramai-ramai, kita tak buat benda dosa. Kerana ada orang tengok. Bila kita duduk bersendirian, kita tahu dan kita meyakini dengan akidah la ilaha illallah bahawa penglihatan Allah melihat kita. Bermakna kalau kita bersendirian, kita menulis yang bukan-bukan, kita menatap yang bukan-bukan, menunjukkan seolah-olah kita menafikan basariyah ataupun kita menafikan penglihatan Allah. Yang Allah Maha melihat, khabir, Allah Maha mengetahui, basir, Allah yang Maha melihat. Innallaha basirun bi'ibad, Allah Maha melihat pada setiap hamba-hambanya, bukan pada zahir tetapi ke dalam batin manusia itu sendiri. Jadi maknanya kalau kita duduk seorang-seorang, kita duduk menulis dengan fitnahnya, dengan perkara-perkara yang merosakkan dengan tulisan kita, ataupun kita melihat dengan perkara-perkara yang sundal ataupun porno ke apa ke, maka seolah-olah masa kita buat kerja tu, kita menafikan Allah bersifat Maha melihat. Sedangkan Allah mengetahui. Malaikat rakib-atid sedang mencatat. Segala alam sedang menjadi saksi kepada kita dalam perbuatan kita tu. Kenapa kita tak yakin? Kalau kita yakin tentang ubudiyah tadi, tentang mas'uliyah dan itqan, maka kita tidak akan melakukannya. Kita tidak akan melakukannya. Tapi oleh kerana manusia dia tak nampak yang tu, maka mereka hanya takut apabila ada CCTV, apabila ada penguat kuasa, bila ada polis dan bila ada orang melihat. Maka setelah tidak ada benda tu, mereka boleh buat macam-macam. Gitu akhirnya kerana Allah sajalah yang memiliki manusia dan memiliki segala-galanya, dan kerana Allah sajalah yang bersendiri mengatur langit dan bumi. Allah saja, tuan-tuan, Maha Agung. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul alimul azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tuhanlah, tiada Tuhan yang melainkan dialah Tuhan yang Maha Agung. Tiada Tuhanlah dia melainkan dia Tuhan langit dan bumi. Dia Tuhan yang menguasai arasy yang agung yang besar. Jadi sebab tu kita kena tunduk dan patuh pada segala-galanya. Kita ni tak boleh buat apa-apa, tuan-tuan. Sebab itu kita kena pasrah kepada Allah dan yakin tentang segala-galanya dengan keizinan daripada Allah. Sebab tu manusia-manusia yang angkuh sombong, mereka lawan, tengok akhir sekali mereka tidak akan dapat berhadapan dengan Tuhan. Firaunnya dengan Namrudnya. Firaun ni dia pernah bina bangunan, dia arahkan kepada Haman. Ada yang mengatakan bangunan yang dibina tu 7 batu. Ada yang mengatakan sampai 10 batu. Maknanya 15 km tingginya untuk mencabar Tuhan. Apabila Nabi Musa kata Allah Subhanahu taala, Allah taala, Allah taala, Allah Maha tinggi, Allah Maha tinggi, dia arahkan Haman sebagai arkitek dia, bina bangunan, dia nak pergi tengok, nak pergi cabar Tuhan yang Maha tinggi. Siapa lebih tinggi? Akhir sekali kita tengok Firaun yang angkuh tu hancur, binasa. Namrud itu binasa. Seluruh Abrahah yang nak lawan hancur dengan gajah-gajahnya. Jadi sebab tu kita tak perlu, kita kena yakin dengan kekuasaan Allah. Tunggu sampai masanya, fantaziru, tunggulah, sampai masanya Allah akan tetapkan keputusannya. InsyaAllah kita hanya mengekalkan istiqamah dan mengekalkan Islam kita dan memperjuangkan Islam dengan kudrat yang ada, dan yang selebihnya kita mohon pada Allah bantuan dan pertolongan. Wallahu ta'ala bisawab.
Jadi ada lagi kita sambung pada bulan akan datang insya-Allah. Wallahu taala bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'an yustajab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim.